Akbar. Orang takbir tu Allah, dia perokok. Dia nak rokok, dia naik semula sami Allahu liman hamidah. Lepas mayau ke, pasal apa rokok? Dia kata saya ni anak saudara arwah, dia kata. Awak kawan biasa ya. Hormat lebih, dia kata. Dia pusing kat tu pula, padahal dia malu dah. Nah, baik, tak apalah. Cuma nak sebut, kita kata apa nama ni, Sufi dia sebut ziarah kematian. Ziarah orang mati sambil solat jenazah, sampai sekadar solat jenazah, dapat 1 qiraat pahala. Daripada lepas solat jenazah, iring jenazah sampai ke tanah perkuburan, 2 qiraat pahala. Sahabat tanya, ukuran 1 qiraat tu berapa ya Rasulullah? Nabi kata pahala sebesar bukit Uhud. Tu besar pahala Allah Ta'ala nak bagi. Saya 2 hari lepas, kalau Fazli tengok dalam Facebook lah, saya bagi tahu saya mendapat berita kematian salah seorang guru saya, Tuan Guru Haji Ismail bin Awateh, daripada Jambi, daripada Terengganu. Saya balik kuliah daripada mana semalam? Daripada Masjid Bukit Indah. Masjid Bukit Indah Abad 2 hari lepas, semalam 2 hari lepas, kawan telefon, dia kata lepas maghrib tadi, kata bapa Wan meninggal. Sebab saya sempatlah ambil peluang. Tuan Guru Haji Ismail Awanteh, dia umur 60 lebih. Dia lama duduk mengaji Mekah dulu. Dia buka pondok Tafiz dekat Terengganu. Sebulan sekali dia akan datang Kuala Lumpur selama seminggu. Ada orang jemput dia ceramah selama seminggu di Kuala Lumpur. Dan masa dia datang di Kuala Lumpur ni, dia duduk di salah satu surau tempat saya mengajar di Selayar. Surau tu dia ada bilik tempat penginapan dengan aircon, dengan katil semua. Jadi dia menetap kat situ. Saya ambil peluang jumpa dengan dia, minta talaki kitab dengan dia. Dia kata tak apalah, nanti itu ayah bawa kitab. Dia sendiri yang tolong beli kitab, bawa kitab bagi pada saya. Saya jumpa dengan dia kali terakhir, saya kata tak ayah, berapa harga kitab ni saya nak bayar? Oh tak payahlah, sedekah. Subhanallah. Dan sekali terakhir saya jumpa dengan dia, saya bawa dia keluar makan tengah hari bersama. Sebagai penghormatan anak murid kepada seorang guru, saya bawa dia pergi makan tengah hari. Saya sempat sembang banyak benda dengan dia. Saya pergi kuliah hari Jumaat 2 hari lepas, 4 hari lepas, di surau, di Selayang tempat saya kuliah. Biasa dia datang awal bulan, tapi bulan ni anak dia yang datang, Ustaz Hazi. Jadi jumpa dengan anak dia bagi tahulah pada saya. Dia kata bapa tak sihat, dia masuk hospital 4-5 hari lepas baru keluar. Pasal dia rasa sesak nafas apa ni, dicek doktor kata ada tersumbat kat jantung macam mana. Dia kata baru keluar. Saya kata tak apalah, kisalang pada bapa. Sebab saya pun nak jumpa dengan dia tak sempat-sempat. Lama dah tak jumpa, 2, 3, 4 bulan. Lepas tu dapat khabar meninggal. Nak bertolak balik Terengganu tak boleh, kita ada masalah. Jadi kita bagi tahu pada kawan, kita akan buat solat sunat jenazah gaib. Boleh juga. Kalau solat jenazah yang mayat ada kat depan, orang panggil hadir. Kalau mayat tak ada, orang panggil gaib. Jadi boleh sama aja, cuma niat aja. 4 takbir juga. Bukan kata gaib jadi 5-6 takbir tak, serupa juga. Baik, cuma nak sebut apa? Nak sebut kelebihan ziarah kematian, dia menjadi ubat bagi hati. Pasal apa? Dia mengingatkan kepada kita. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata bila mana mati seorang anak Adam, yang akan ikut dia sampai ke lubang kubur 3. Daripada 3 yang ikut, 2 akan patah balik, 1 je yang akan duduk berdamping dengan dia sampai bila-bila. Iaitulah ahli keluarga, iaitulah harta dia, iaitulah amalan dia. Ahli keluarga dan harta dia akan balik semula. Orang akan pergi hantar dia ke tanah perkuburan dengan kereta mewah dia. Mak-mak dia, adik-beradik dia, ipar dua dia, sepupu, sepapa, kawan-kawan bisnes dia, semua akan ikut belakang. Orang paling rapat dengan dia isteri dia. Isteri dia pun akan balik juga. Walaupun lepas pada tanah apa semua sekali tu, pacak batu nisan 2, jiru air tak. Bini dia pun duduk kat kubur sedih, duduk menangis. Kata, oh tak sangka, dia kata abang dah meninggal. Kita baru bercinta 10 tahun, dia kata.
Duk nangis. Anak dia pujuk mama balik, tak nak balik. Dia kata tak nak balik, tapi dia akan balik tak sampai masa. Takkan dia duduk kat situ? Bodoh ada kat situ. Nah, dia akan balik juga. Yang tinggal amalan. Nabi sebut ahluhu wa maluhu wa amaluh. Amalan dia kekal bersama dengan dia. Jadi bila kita pergi ziarah kematian, kita akan tengok suasana orang, subhanallah, mengimbau. Aku sampai masa duduk atas kereta usungan tu, jasad aku juga. Jadi dia akan bagi penawas ini. Yang kedua, kata Sufyan, yang menjadi ubat bagi hati adalah dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Nikmat ni apa tuan-tuan? Dia lawan kepada musibah. Musibah, benda yang kita dapat, yang kita tak suka, tu nama musibah. Turun pada surah, selipar hilang, siapa suka? Tak suka, itu musibah. Tapi turun pada surah, nak pakai selipar kita, ada orang datang jumpa dengan kita, ni ada kawan saya ni bagi hadiah selipar baru pada awak. Suka tak orang bagi selipar kat kita? Suka, tu nama dia nikmat. Jadi musibah benda yang kita tak suka, nikmat benda yang kita suka. Jadi dapat nikmat benda yang kita suka. Dapat gaji, dapat cucu, dapat bini, dapat anak, dapat suami, dapat naik pangkat. Dapat apa lagi? Macam-macam lah. Maka bila suka, wajib disyukuri. Syukur nikmat Allah boleh mencerahkan hati. Dan yang ketiga, kata Sufyan, adalah membaca Al-Quran. Baik, dalam kitab ni sebut lagi apa dia manfaat dengan lidah, supaya membaca engkau akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah daripada alim ulama dia buat teguran, termasuk dengan saya lah, saya kongsi dengan tuan-tuan. Khasnya yang biasa berucap kat depan, yang biasa bercakap kat depan, yang biasa memetik hadis-hadis Nabi. Bila kita nak sebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kita ingat dalam bahasa Arab, kita boleh sebut demikian. Tak, kita sebut apa? Nabi bersabda, kita pun sebutlah dalam bahasa Arab. Dah, tapi kalau kita nak sebut apa yang Nabi bersabda, tapi kita nak sebut tu dalam terjemahan bahasa Melayu, kita kena sebut terjemahannya, gitu. Sebab Nabi tak cakap dalam bahasa Melayu. Jadi kalau kita sebut Nabi bersabda, kita pun sebut dalam bahasa Melayu. Ulama kata tidaklah bawa pada jatuh haram, tapi kurang tepat. Pasal Nabi sebut dalam bahasa Arab, kalau kita tak ingat yang bahasa Arab, kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yang maksud dia begini. Jadi ingatan pada kita. Baik, poin nak sebut apa? Dengan ada lidah boleh baca hadis Nabi. Baca hadis pun boleh pahala. Dengan fahamlah. Yang kata baca, faham tak faham, dapat pahala Quran. Hadis kena faham. Dah, baca hadis, kemudian baca terjemahan kepada hadis. Baca terjemahan kepada hadis, baca juga syarahan kepada hadis tersebut, supaya kita tidak berpegang dengan zahir hadis semata-mata. Umpama, kalau saya bawa pergi pada isu akidah, ada satu hadis yang Nabi sebut lebih kurang maksud dia. Nabi kata pada setiap malam Allah Ta'ala akan turun ke ke langit dunia pada 1/3 malam yang akhir. Dan Allah Ta'ala berfirman kepada hamba dia, dalam kalangan hamba-Ku siapa yang nak munajat minta ampun pada aku nak ampun. Siapa yang nak minta sesuatu pada aku nak beri. Siapa yang nak minta apa lagi? 3 benda yang Allah Ta'ala sebut. Dah, maka hadis tu menunjukkan kata Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Hak istilah Allah turun ke langit dunia, situ ada sedikit kesamaran. Kesamaran dari sudut akidah. Kalau kita faham Allah Ta'ala daripada atas turun, bermaksud dia duduk ke atas. Jadi bila duduk ke atas, kita menisbahkan tempat pada Allah. Jadi yang kata bertempat hanya sifat kepada makhluk. Dah, maka bila baca hadis demikian, baca terjemahan, kena baca syarahan kepada hadis. Maka ulama telah mentakwil hadis tu dengan maksud yang kata turun di 1/3 malam yang akhir, bukan kata zat Tuhan, tetapi rahmat Allah Ta'ala. Jadi kita fahamlah.
barulah kita tak tersalah faham. Dah, orang tak panggil misunderstanding. Tu. Kemudian dia sebut lagi, dan segala zikir dengan lidah boleh berzikir. Sebaik-baik zikir kalimah la ilaha illallah, itulah yang paling baik. Nabi Musa alaihissalam pernah minta pada Allah satu zikir yang khusus, yang hanya dia boleh zikir sebut nama tu. Tak, Allah Ta'ala sebut, kamu sebutlah la ilaha illallah. Nabi Musa kata, aku tak mahu ya Allah, kerana la ilaha illallah tu semua orang duk sebut macam tu kan. Aku nak satu zikir yang hanya aku je dapat. Allah Ta'ala berfirman, wahai Musa, seandainya kamu timbang seluruh 7 petala langit dan 7 petala bumi atas satu neraca timbangan, dan kamu timbang kalimah la ilaha illallah pada neraca timbangan yang lain, nescaya berat lagi kalimah la ilaha illallah. Tak, maka itulah yang sebaik-baik kalimah zikir. Sesempurna tambah dengan kalimah Muhammadur Rasulullah. Jadi gabung dua, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah subhanallah besar pahala. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata subhanallah tamlaul mizan. Sebut zikir subhanallah memenuhi satu timbangan mizan Allah Ta'ala. Kalimah alhamdulillah begitu juga, tetapi lebih besar daripada segala-gala la ilaha illallah. Ringkas 4 kalimah je, tapi berat di mulut siapa-siapa yang hati dia keras. Itu juga tidak. 4 kalimah je, bukan banyak pun. La 1 kalimah, ilaha 1 kalimah, illa 1 kalimah, Allah 1 kalimah. 4 kalimah 12 huruf, tetapi menjadi kesukaran bagi orang yang hatinya keras. Pasal apa boleh jadi keras? Pasal lidah dia banyak dia sebut perkataan-perkataan selain daripada zikir pada Allah. Dia banyak sebut bercakap benda-benda yang lara, menjadikan lidah dia jadi keras, jadi malas nak sebut kalimah la ilaha illallah. Atau kita bimbang. Masa duk sehat molek-molek ni tak apa lagi, tapi yang nak guna pakai ketika nyawa di hujung halkum. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah atau kama qala. Siapa yang akhir perkataan sebut kalimah la ilaha illallah, baginya syurga. Itu yang kita impikan. Tak. Sehingga ada seorang ustaz, dia bagi tahu kisah cerita seorang tok guru di Pulau Pinang. Dan dia bagi tahu kata tok guru ni, dia bagi tahu merupakan seorang yang bertaraf waliullah. Saat kematian dia adalah ketika mana dia bersiap-siap nak solat sunat subuh. Bangkit awal tu, kemudian mandi apa semua sekali, bersiap dengan berwuduk apa semua sekali, nak sembahyang sunat subuh. Maka sebelum daripada dia angkat takbir, dan disebabkan tubuh dia terlarat, dia pun terjelepok jatuh atas jadah. Masa dia jatuh atas jadah sebelum angkat takbir nak sembahyang, bini dia datang menghampiri nak pegang dia, tapi dia halang bini dia daripada sentuh dia. Dia kata kerana aku nak menjaga wuduk aku. Dia jatuh tu, dia duduk dalam keadaan nazak dah. Dia pun pesan pada bini dalam kudrat yang ada, dia kata talqinkan di telingaku kalimah la ilaha illallah. Maka bila isteri dia talqin la ilaha illallah, kena sebutlah kita talqin tu duduk kat telinga la ilaha illallah, sebut macam tu. Jangan sebut mengucap. Jangan macam tu. Itu lain cerita. Dia kena talqin. Pak Ajam mengucap tu orang Melayu. Jadi bila isteri dia talqin padanya, sebab kita berpegang pada mazhab Syafi'i lah, bila sentuh dengan isteri batal. Walaupun ada mazhab lain kata tak batal apa semua sekali tu. Baik. Cuma nak sebut kata bila sahaja bini dia ajar pada dia, bila dia ucap la ilaha illallah, sebelum sempat baru nak sebut Muhammad, dia dah meninggal. Maka dia mati dengan kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan yang pergi ziarah orang mati, yang tuan-tuan menyaksikan dia meninggal, dia sebut la ilaha illallah,
tidak syak, tidak ragu lagi orang ni adalah calon ahli syurga Allah, berdasarkan kepada hadis yang Nabi SAW sebutkan tadi. Dah, tapi adakah orang, semua orang diberi? Dah, ulama kata orang tu akan mati di atas benda yang biasa dia duduk dengan benda tu atas muka bumi. Kalau bercakap, selalu duduk cakap sebut apa ke benda. Dah, sebab tu kena latih, kena ajar lidah kita supaya sebut kalimah-kalimah Allah. Tengok benda yang mengagumkan, subhanallah. Tengok benda-benda yang menakutkan, mengerikan. Tengok aksiden, tengok ombak besar, tengok puting beliung, Masya Allah. Apa lagi? Tengok benda-benda yang kita rasa macam menunjukkan kebesaran, keagungan Allah. Allahu Akbar. Dapat nikmat, alhamdulillah. Dicabut, diuji oleh Allah, inna lillah. Minta ampun pada Allah, astagfirullah. Biasa duduk mulut kita. Tapi dak kalimah-kalimah tu, hak biasa duduk mulut kita, kalimah apa? Apa cik mak kah? Oh my God. Dia banyak ambil dari sudut arah ke barat-baratan. Kalau orang moden hari ni banyak ke barat-baratan lah perkataan. Oh my God. Dia tak sebut dah Allah. Oh my God. Ringkas lagi OMG dia kata. Tu bahaya tu. Dia halus dia punya jarum, halus dia punya permainan, halus dia punya muslihat nak menjauhkan orang tu daripada Allah. Tuan-tuan, orang yang mengaji jangan terpedaya. Tetapkan hati kita dengan kalimah Allah. Alhamdulillah, sebut nama Allah. Subhanallah, sebut nama Allah. Allahu Akbar, sebut nama Allah. La ilaha illallah, ada nama Allah. Astaghfirullah, ada nama Allah. Inna lillah, ada nama Allah. Masya Allah, ada nama Allah. Nikah seorang lagi, alhamdulillah. Bagi isteri, inna lillah, dia kata. Baik. Kemudian dia sebut dan pengetahuan, yakni ilmu yang memberi manfaat, dan supaya mengajar engkau dengan dia, dengan lidah, akan ilmu yang memberi manfaat, dan menyuruh engkau dengan kebajikan, dan melarang daripada kejahatan. Semua dibuat dengan lidah. Mengajak orang, ajak orang buat baik, cegah orang buat jahat, itu namanya dakwah. Mengajar orang ilmu bermanfaat namanya sebagai alimat. Orang yang alim, dia boleh sebar ilmu. Satu salah faham antara orang-orang kita adalah dia duk faham kata dia ni hanya layak mengajar bila mana dia banyak ilmu. Tak betul tu. Nak mengajar sesuatu ilmu pada orang tak syarat kata kita mesti mengaji puluhan tahun, 20 tahun mengaji sampai betul-betul alim, menguasai pelbagai jenis ilmu baru boleh mengajar. Tak betul. Guru saya mengambil pendekatan sambil belajar, sambil mengajar. Pasal kita duduk di satu zaman, kalau kita nak tunggu 5 tahun akan datang. Tuan-tuan kata, saya ustaz, saya nak mengaji 5 tahun dulu kat surau ni. Tiap-tiap malam belajar, insya-Allah dalam tempoh 5 tahun, banyak kitab dah saya khatam, saya dapat ilmu, barulah saya mula nak belajar, nak berdakwah, nak tegur orang, buat gini, buat gini. Ulama kata dalam tempoh 5 tahun, kamu tahu ke tidak berapa ramai umat Islam akan tersesat. Cabaran yang menyesatkan umat Islam terlalu banyak pada hari ini. Sambil belajar, tahu sikit, bagi tahu sikit. Yang tahu banyak, serah pada dia. Kita tahu sikit, orang tanya benda yang kita tak tahu, jangan malu nak berkata, saya tidak tahu, saya akan rujuk orang lain. Jangan malu. Tuan-tuan tengok tak rancangan pencetus ummah? Tengok, ada tengok, ada tak tengok. Tak? Tengoklah, sokong kawan saya daripada Sabah. Ni campaign kepada kawan ni. Kalau dia tengok YouTube ni, dia kena belanja makan. Kan? Pencetus ummah kan lepas dia orang buat tazkirah apa tu, dia ada sesi jawab soalan kan? Kalau tuan-tuan perhati tengok, kadang-kadang jelah dia bila kita duduk atas stage, kadang-kadang dari sudut tak jelas barangkali satu.
Yang kedua, barangkali bila kita duduk atas stage disebabkan gugup gemetar, bukan senang tuan-tuan nak duduk cakap kat depan. Tak, orang tak biasa berubah hari muka dia ni. Sebab dia tak biasa cakap kat depan. Saya masa saya belajar sampai sekolah menengah, memang saya tak berani cakap kat depan. Takut. Duduk kat depan, dub. Sudah. Memang tak berani Tangan mula berpeluh, ketiak mula berpeluh. Itu tanda orang gugup kan tu. Naik kepada peringkat belajar universiti pun macam tu juga. Tapi masa saya duduk belajar kat pondok dulu, guru saya bagi semangat macam ni Dia kata anak murid aku yang boleh mengajar, yang faham reti dah sikit-sikit, mengajar. Jangan tunggu sampai alim 10 tahun, 15 tahun baru nak mengajar. Dalam tempoh tu berapa ramai umat Islam akan jahil. Kamu tahu 50 sen, mengajar qadar 50 sen. Jangan duk dengki dengan orang hak siapa RM5, RM10. Tak, kalau orang tanya benda yang kamu tak boleh jawab, jawab kata tak tahu. Tunggu, saya akan rujuk guru saya. Kau boleh datang rujuk pada saya sementara saya masih lagi hidup. Guru bagi semangat macam tu. Subhanallah. Bahkan sebahagian kawan-kawan kami bila keluar pada pondok, kalau tak mengajar, tok guru marah pula. Pasal apa yang balik tak mengajar? Apa guna kami mengaji pondok bertahun-tahun, balik jadi macam orang biasa? Betul ke tidak? Mengaji di pondok tuan-tuan cabaran besar. Makan sendiri, basuh baju sendiri. Bahasa belok, bahasa kecil memang dah sendiri. Tak ada, tapi nak sebut kata makan kena masak sendiri, basuh baju sendiri, ngaji, duduk pondok pula kadang-kadang bocor, tidur, macam-macam tak? Kamu alami susah payah macam ni bertahun-tahun, keluar pada pondok